Idgham terbagi kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama idgham apa? Bi-gunnah. Idgham bi-gunnah. Idgham bi-gunnah. Okey, bahagian yang kedua idgham bila gunnah. Okey, minggu lepas kita telah belajar apakah maksud idgham bi-gunnah. Idgham bi-gunnah maksudnya idgham itu sendiri memasukkan beserta dengan dengung. Beserta dengan dengung. Dan yang mana kita tahu sebelum ni, idgham ni ada 6 biji huruf. Idgham ada 6 biji huruf. Ya, waw, mim, nun, lam, ra. Okey, ya, waw, mim, nun termasuk dalam huruf idgham bi gunnah. Lam, ra akan termasuk dalam huruf ataupun huruf idgham bila gunnah. Okey, insya-Allah ini kesambung pelajaran kita berkaitan tajuk idgham bila gunnah. Okey, boleh sama-sama tengok slide. Siapa yang tak ada buku teks, boleh tengok slide. Siapa yang dah ada, boleh tengok buku teks. Muka surat. Okey, muka surat 12. Okey. Macam Ustaz cakap tadi, idgham terbahagi kepada dua bahagian. Sebelum ni kita dah belajar idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah huruf dia 4. Ya, waw, mim, nun. Itu huruf idgham bi gunnah. Seterusnya hari ini kita akan sambung bahagian yang kedua idgham. Pengertian idgham bila gunnah. Pengertian idgham bila gunnah. Okey, kita tengok pengertian dia. Idgham bila gunnah ialah memasukkan nun sakinah atau tanwin ke dalam salah satu huruf lam atau ra. Okey. Memasukkan nun sakinah atau tanwin ke dalam salah satu huruf lam atau ra. Okey, lam atau ra tanpa dengung. Okey, tanpa dengung. Okey, sebelum ni idgham bi gunnah, tak ada la. Bi gunnah. Okey, yang kali ni bila gunnah. Apa maksud bila gunnah? Tanpa dengung. Tanpa dengung. Okey. Seterusnya, kita tengok hukum bacaan idgham bila gunnah. Hukum bacaan idgham bila gunnah. Okey, hukum bacaan dia hendaklah dibaca tanpa gunnah. Tanpa dengung. Tanpa dengung. Okey, hendaklah dibaca tanpa gunnah. Dalam kurungan dengung. Okey, sekejap lagi kita tengok contoh dia macam mana. Okey, misal idgham bila gunnah. Contoh idgham bila gunnah. Okey, ni contoh idgham bila gunnah. Okey, yang mana kita bincang tadi, dalam pengertian dia pun ada sebut memasukkan nun sakinah atau tanwin ke dalam salah satu huruf lam atau ra. Jadi lam dengan ra sahaja huruf idgham bila gunnah. Lam, ra, huruf idgham bila gunnah. Okey, kita tengok contoh nun sakinah kita nak masukkan dalam huruf lam. Nun sakinah nak masukkan dalam huruf lam. Illam. Tengok nun mati. Nih, nun mati bertemu dengan lam. Tengok ada tasdid ataupun ada sabdu di atas lam. Yang mana dia minta untuk kita memasukkan terus dalam lam ni. Illam yakun. Illam yakun. Kita tak baca dengung. Dengung macam mana kalau nak dengung? Tak jadi. Sebab dia bertemu dengan huruf lam. Apabila bertemu dengan huruf lam, kita kena masukkan terus. Tanpa hidupkan pun nun ni. Illam yakun. Okey. Illam yakun. Kita masukkan terus.
Okey, kita tengok tanwin bertemu dengan lam. Kita nak masukkan macam mana? Tanwin bertemu dengan lam. Okey, kita nak masukkan cara dia. Baca dia macam mana? Wawailul lil kafirin. Ni. Wawailul lul. Tanwin ni sepatutnya tanwin kita baca lun ataupun dengan lu. Tapi kita tak baca dengung. Kita tak jelaskan nun mati. Nun mati ni kan tanwin. Tanwin ni kan nun mati. Jadi tak jelaskan dia. Kita masukkan terus huruf lam ni ke dalam huruf lam yang pertemuan dia ni. Tanwin bertemu dengan lam. Wa wailul lil kafirin. Wa wailul lil kafirin. Kita tak dengung pun dekat tanwin yang ada ni. Tak ada dengung pun. Okey, kita tengok contoh yang bawah dia. Nun sakinah bertemu dengan ra. Kita tahu idgham bila gunnah ada dua huruf. Huruf yang pertama lam, yang kedua ra. Okey, tengok contoh nun sakinah bertemu dengan ra. Nun sakinah bertemu dengan ra. Okey, kita tengok contoh dia. Nun mati ada, tengok. Nun mati berjumpa dengan ra. Ra ada sabdu atas dia. Maknanya kita kena masukkan terus. Mir rabbikum. Mir rabbikum tanpa baca nun mati tersebut. Nun mati ni kita tak baca. Kalau baca jadi macam mana? Min rabbikum. Salah lah. Min rabbikum. Jadi orang nampak salah sebab nun mati apabila bertemu dengan ra, wajib hukum dia adalah idgham bila gunnah tanpa dengung ataupun tanpa sebut pun nun mati tersebut. Mir rabbikum kita memasukkan sebab idgham ni hukum dia masukkan, syarat dia masukkan terus. Mir rabbikum kita masukkan. Okey, kita tengok pula. Yang kedua, tanwin bertemu dengan ra. Tanwin bertemu dengan ra. Okey, tengok contoh. Mana? Ni tanwin. Atas fa ni ada tanwin. Atas fa ni ada tanwin. Dan tanwin ni selepas dia huruf ra. Tengok ada sabdu kan? Maknanya tanwin ni kita tak perlu baca dah. Kita sambung terus. Ra'ufur rahim. Ra'ufur rahim. Kita sambung terus. Tanwin bertemu dengan ra. Ra'ufur rahim. Okey, faham tak? Okey, faham tak? Ada apa-apa soalan dulu? Faham. Faham. Okey. Faham. Yang lain? Okey, bisa ulang balik. Pengertian ataupun idgham bila gunnah ni ialah memasukkan, syarat dia memasukkan nun sakinah atau tanwin ke dalam salah satu huruf lam atau ra tanpa dengung. Tanpa dengung. Kita baca sengau tu, tak payah. Sebab dia cakap idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Okey, hukum dia hendaklah dibaca tanpa gunnah. Hendaklah dibaca tanpa dengung. Gunnah ataupun dengung. Okey, contoh dia. Ni boleh tengok contoh dia. Apabila tanwin mati, apabila nun mati bertemu dengan lam, illam yakun. Apabila tanwin bertemu dengan lam, wa wailul lil kafirin. Tengok. Tengok nun mati bertemu dengan ra pula. Mir rabbikum. Tengok nun mati ni kita tak sebut pun. Mir rabbikum. Sebab kita dah masukkan terus dengan ra. Okey. Yang seterusnya Ra'ufur rahim. Tengok Ra'ufur rahim. Tanwin
bertemu dengan ra. Jadi kita masukkan, kita tak sebut tanwin. Biasa kita sebut tanwin. Kita sebut raufun ataupun raufun. Tetapi yang ni apabila berjumpa dengan ra, hukum dia adalah idgham bila gunnah. Raufur rahim. Okey, tengok. Tahukah anda yang kat bawah ni, idgham bila gunnah juga dikenali sebagai idgham bi ghairi gunnah. Ni bahasa Arab lah. Idgham bi ghairi gunnah. Tanpa nun, bi ghairi gunnah. Okey. Yang kedua, dibaca dengan memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua secara sempurna. Maknanya kita masukkan terus secara sempurna tanpa kita bunyikan huruf lain. Kita bunyikan terus huruf ra tersebut. Kita jelaskan huruf, sempurnakan huruf ra tersebut. Mir rabbikum. Kalau huruf lam, sempurnakan terus huruf lam. Illam. Kita sempurnakan terus huruf tersebut. Okey. Kita tengok muka surat aktiviti sikit. Kita tengok, kita buat aktiviti secara lisan sikit. Okey, membaca ayat berikut secara raki. Okey, murid dalam kumpulan membincangkan misal idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah dalam potongan ayat berikut. Okey, kita baca dulu sama-sama. Lepas tu kita cari mana dalam ni hukum idgham ma'al gunnah. Lepas tu mana hukum idgham bila gunnah. Okey. Buka mic. Kita nak baca sama-sama. Buka mic. Saya buka lah. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terus Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum Ay yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlih. ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlih Ala man yasha'u min ibadih. man yasha min ibadih Faba'u bighadabin ala ghadab. Walil kafirina azabun muhin. walil kafirina azabun muhin. Okey, sebelum kita cari, saya ulang balik. Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah, huruf dia ya waw mim nun. Idgham bila gunnah, huruf dia lam ra. Okey. Kita nak cari dulu hukum idgham ma'al gunnah. Okey. Tengok tempat Ustaz tunjuk ni, ada tak huruf ataupun hukum idgham ma'al gunnah?
Mana? Baris yang pertama, mana hukum idgham ma'al gunnah? Cepat. Masya, baris yang pertama ni mana hukum idgham ma'al gunnah? Ya, Guru. Okey, bagus. Okey, satu lagi. Alif bata tadina Cepat. Satu lagi ada ni. Mana lagi? Idgham ma'al gunnah. Semua. Raya mana? Mana Mayasha? Bawah, atas lagi. Ni baris yang pertama dulu. Okey. Yunazzila. Okey, bagus. Yunazzila. Okey, baris yang kedua. Mayyasha. Okey, Mayasha. Lagi? Okey, ada ke tak ada? Ada lah. Okey, ada ni. Kalau sambung, ni ada ni. Tanwin bertemu dengan waw. Kalau sambung, dia adalah hukum idgham ma'al gunnah. Okey. Okey, lagi. Walil kafirina azabum muhin. Ni, azabum muhin ni. Ini ni. Tanwin bertemu dengan mim. Azabum muhin. Okey. Kita tengok pula hukum idgham bila gunnah. Okey, daripada baris yang pertama, idgham bila gunnah. Ada tak? Bayanun. Ada ke tak? Tak ada. Okey, baris yang kedua ada tak idgham bila gunnah? Ada tak? Okey, tak ada. Baris yang ketiga pun tak ada. Tapi dia ada dalam ayat yang bawah ni. Okey, ikut Ustaz. Qul inni umirtu an a'budallah. Qul inni umirtu an mukhlishan lahuddin. Mana idgham bila gunnah? Mukhlishan lahuddin. Tanwin bertemu dengan lam. Okey, tanwin bertemu dengan lam. Okey. Kat sini kita dapat 1, 2, 3, 4, 5 hukum idgham ma'al gunnah dan 1 hukum idgham bila gunnah. Okey, tengok. Siapa yang tak faham? Saya rasa ramai lagi tak faham ni. Tengok nun mati bertemu dengan ya. Idgham ma'al gunnah. Ayyakfuru. Kita dengung. Ayyakfuru. Ni nun mati juga bertemu dengan ya. Ayyunazzila. Okey, yang ketiga ni nun mati bertemu dengan ya juga. Mayyasha.
tanwin nun mati bertemu dengan ya. Okey. Yang keempat ghadabin ghadabin walil tanwin bertemu dengan waw. Okey. Yang kelima ni azabum muhim. Tanwin bertemu dengan mim. Idgham ma'al gunnah juga. Tanwin bertemu dengan mim. Okey. Tengok ayat yang kat bawah ni, satu je contoh idgham bila gunnah kita, iaitu mukhlishan lahuddin. Tak ada yang kita dengung. Mukhlishan lahuddin. Salah. Kalau nak baca betul dia mukhlishan lahuddin. Kita masukkan terus dalam huruf lam ni. Okey. Ada apa-apa soalan sebelum kita akhiri kelas kita? Okey. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey, Ustaz ulang dulu sikit. Yang pertama kita wajib tahu. Kerja rumah. Apa Masya? Classroom. Apa? Kerja. Kerja. Nanti Ustaz bagi dalam Google Classroom. Okey. Okey, nanti Ustaz bagi. Dalam buku, buat dalam buku biru je. Buat dalam buku biru tu je dulu. Okey, Ustaz ulang sikit dahulu. Sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan tajuk idgham. Okey, tajuk idgham ni dia masuk dalam tajuk hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin ada 5. Yang sebelum ni kita telah belajar izhar. Izhar apa sebelum ni? Yang mula-mula kita belajar izhar Halki. izhar halki ni hukum yang pertama. Hukum nun mati yang pertama. Okey, hukum nun mati yang kedua idgham. Bila guna. Idgham apa dulu? Sebelum ni kita belajar idgham bila guna hari ni. Yang seminggu lepas. Idgham Guna. idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Ni idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Yang pertama idgham ma'al gunnah. Dia masuk dalam hukum nun mati yang kedua. Hukum nun mati dan tanwin yang ketiga idgham bila gunnah yang kita belajar hari ni. Yang belum kita belajar ada 2 lagi, iqlab dengan ikhfa hakiki. Iqlab dengan ikhfa hakiki. Ingat ni, 5 ni. Yang pertama izhar halki, yang kedua idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Yang ketiga idgham bila gunnah. Okey, idgham ni ada 2. Ma'al gunnah dengung, bila gunnah tak dengung. Okey, yang ketiga, yang keempat silap. Yang keempat iqlab. Yang kelima ikhfa hakiki. Okey, yang kita belajar idgham betul ada 2. 2 tadi. Idgham ma'al gunnah dengan idgham bila gunnah. Idgham ma'al gunnah hukum dia dengung. Huruf dia ada 4. Ya, waw, mim, nun. Idgham ma'al gunnah. Ya, waw, mim, nun. Okey, idgham bila gunnah ada 2. Lam dengan huruf. Lam dengan apa? Wrong. Okey, lam dengan ra. Lam dengan ra. Hukum dia tak dengung. Tak dibaca dengung, kita masukkan terus. Sebab hukum idgham ni, kita tahu pengertian dia memasukkan sahaja. Masukkan tanpa dengung. Kalau bila gunnah tanpa dengung. Kalau ma'al gunnah berserta dengan dengung. Okey. Tak rasa tu saja untuk hari ni. Sebelum kita habis kelas kita, buka kamera, Ustaz nak ambil gambar. Naila buka kamera. Apun. Buka kamera Fitri. Saya. Baru buka. Okay.
Ais Yusra ni. Buka kamera. Okay, ready. 1. Dennis, dua dulu. 1, 2, 3. Okey, baik. Okey, itu saja untuk kelas kita pada pagi ni. InsyaAllah kita sambung lagi pada minggu depan. Latihan buat dalam Google Classroom. Okey, Assalamualaikum.